tell you how. We're gonna fly. Remember, the goal is the castle. Get to the castle. Who wants to go first? Over here. I do. Me. Hey! Apakah persamaan antara Angry Bird dan objek dalam gambar-gambar ini? Perhatikan pada bentuknya. Kesemuanya mempunyai satu bentuk yang sama, iaitu bentuk parabola. Dalam seni bina, bentuk parabola ini banyak digunakan kerana ia mampu untuk menyebarkan daya ataupun beban yang ditanggung secara sekata dan disalurkan terus kepada tapaknya. Oleh kerana bentuknya yang melengkung, binaan parabola ini sukar untuk dibengkokkan pada arah yang berlawanan. Jadi, apa pula kaitannya dengan Angry Bird tadi? Persamaannya boleh dilihat pada laluan pergerakan Angry Bird itu. Sebenarnya, selain daripada bentuk binaan, parabola juga digunakan untuk menggambarkan laluan pergerakan satu objek yang dilambung ke udara ataupun yang disebut sebagai projectile. So, apabila kita mengkaji bentuk parabola ini, kita dapat memahami pergerakan projectile suatu objek seperti ketinggian maksimum yang boleh dicapai olehnya, jarak di mana objek tersebut mendarat dan juga masa yang diambil sepanjang ia berada di udara. Di dalam matematik, bentuk parabola adalah sinonim dengan persamaan dan fungsi kuadratik. Apa yang dimaksudkan dengan persamaan kuadratik? Persamaan kuadratik mempunyai beberapa ciri utama. Yang pertama, kuasa tertinggi bagi persamaan itu adalah kuasa 2, dan ciri yang kedua, jika persamaan itu ditulis dalam bentuk arm seperti ini, nilai bagi A iaitu perkali bagi X kuasa 2 mestilah tidak boleh sama dengan kosong. Jika kita lihat pada persamaan bentuk arm kuadratik ini, biasanya kita perasan yang ia akan disamakan dengan kosong. Kenapa? Ini adalah bagi memudahkan untuk kita menyelesaikan dan mencari punca bagi persamaan ini. Dan apa pula yang dimaksudkan dengan punca? Punca adalah nilai pemboleh ubah ataupun nilai X dalam persamaan ini yang memenuhi penyelesaiannya. Jadi, bila satu soalan itu menanyakan tentang punca bagi persamaan, ini bermaksud kehendak soalan itu adalah untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan itu. Jadi untuk video kali ini, kita akan belajar tentang cara-cara untuk mencari punca dan penyelesaian bagi persamaan kuadratik. Okey, secara umumnya, ada 3 cara yang boleh digunakan untuk mencari punca penyelesaian kuadratik. Yang pertama adalah kaedah pemfaktoran. Yang kedua, kaedah menggunakan rumus. Dan yang ketiga adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Tapi untuk topik persamaan kuadratik ini, kita akan abaikan dulu cara yang ketiga iaitu penyempurnaan kuasa 2 kerana kaedah ini hanya akan diaplikasikan di dalam bab yang ketiga iaitu fungsi kuadratik. Okey, cikgu akan tunjukkan cara bagaimana untuk mencari punca ataupun penyelesaian bagi persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, kita ambil satu contoh soalan. Ni contoh ni. Satu persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah 8X tolak 9 sama dengan 0. Okey, ini satu persamaan kuadratik. Untuk menyelesaikannya ataupun mencari nilai X ni, kita perlu faktorkan dia kepada bentuk ini. Okey, X tambah 9 dengan X tolak 1 sama dengan 0. So ini adalah bentuk pemfaktoran. Jadi bagaimana untuk mendapatkan bentuk pemfaktoran ni? Cara yang paling mudah dan paling selamat adalah dengan menggunakan kalkulator saintifik. Okey, di sini juga ada 2 contoh model kalkulator saintifik yang biasa digunakan oleh para pelajar, iaitu yang di belah kiri ni, iaitu model 570MS, dan di sebelah kanan cikgu ada model 570VN. Ini antara 2 contoh model yang biasa. Okey, untuk kaedah yang ataupun contoh yang pertama ni, cikgu gunakan model 570MS. Okey, cara dia. Okey, mula sekali. Tekan mode. Tekan sekali lagi sampai kita nampak ini, EQN, iaitu equation. So EQN, option dia 1. So kita tekan nombor 1. So untuk EQN, kemudian kita tekan
arrow yang belah kanan, kita pergi kepada degree, iaitu kuasa dia. Sebab untuk persamaan kuadratik, kuasa dia adalah kuasa 2. So kita ambil degree 2. So tekan nombor 2. So nampak, so kita dah dalam mode penyelesaian bagi persamaan kuadratik, iaitu equation untuk kuadratik. Okay, first dia akan tanya A. Perkali A iaitu perkali bagi x kuasa 2 ni. So kalau kita ingat tadi bentuk arm, so ni A dekat sini. So perkali bagi x kuasa 2 ataupun A dia adalah 1 di sini. So 1, masukkan nombor 1, tekan sama dengan, dan ditanya pula perkali B iaitu perkali bagi x. So B ni adalah 8. So masukkan nombor 8. So 8, tekan sama dengan. Kemudian dia akan tanya pula C. C adalah yang belakang sekali ni. So di sini C dia adalah negatif 9. So masukkan negatif 9 dan tekan sama dengan lagi. So kita akan dapat jawapan dia. Jawapan untuk x1 dan tekan sama dengan lagi, dapat jawapan untuk x2. So 2 ni adalah nilai x1 dan x2. So kita nampak contoh tadi, kan nilai dia x1 dan nilai x1 lagi adalah negatif 9. Okay. So di sini bila kita gunakan kalkulator, jawapan yang diberi adalah nilai terakhir dia, iaitu nilai x 1 dan negatif 9. So untuk mendapatkan bentuk pemfaktoran ni, kita just work out ke atas. So daripada x negatif 9, so kita masukkan nilai dia tadi, negatif 9 dan 1. So tulis dulu negatif 9 dan 1 dekat sini. Lepas tu kita dapatkan nilai x negatif 9 ni, kita buat satu persamaan. X, bila jawapan dia negatif 9, mestilah x tambah 9 sama dengan 0. So bila x tambah 9 sama dengan 0, barulah nilai dia adalah negatif 9, kan? So bila satu lagi, nilai x satu lagi adalah 1. So untuk mendapatkan nilai x1 ni, kita kena samakan x tolak 1 sama dengan 0. Nampak tak beza dia? So bila jawapan negatif 9, kita tambahkan 9. Bila jawapan dia positif 1, tolakkan dengan 1 untuk dapatkan jawapan kosong. So ada dua jawapan dekat sini. Dan daripada dua jawapan ni lah kita tulis dalam bentuk faktor. So kita ambil je x tambah 9 dekat sini, x tolak 1 di sini. So ni adalah bentuk faktor dia, dan samakan je dengan kosong. So nampak? So daripada bentuk persamaan asal dengan jawapan daripada kalkulator ni, iaitu 1 dan negatif 9. So 1 dan negatif 9, kita masukkan nilai dia ke atas. So buat persamaan, samakan dengan kosong, dan persamaan ni kita masukkan dalam bentuk faktor je. Okay, so itu adalah cara untuk menggunakan kalkulator bagi mencari penyelesaian bagi persamaan kuadratik dalam cara pemfaktoran. Okay, untuk contoh soalan yang kedua ni, cikgu akan gunakan model kalkulator yang satu lagi. Sebab mungkin ada setengah pelajar yang biasa dengan model ini, iaitu model 570VN. Okay, sebenarnya tak ada banyak beza pun, sebab konsep yang sama, kita guna konsep yang sama. Daripada bentuk arm satu persamaan kuadratik ini, nak tukarkan kepada bentuk pemfaktoran dia. So dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapatkan jawapan untuk x1 dan x2 macam tadi juga. Dapatkan jawapan x1, x2, lepas kita work out ke atas, dapatkan persamaan ni dan persamaan pemfaktoran dia. Okay, so macam biasa kita start dengan mode. Tekan mode untuk kalkulator ni, dan kita cari equation. Mode for equation, dekat sini option dia pada nombor 5. So tekan nombor 5. Okay, dan dia akan beri beberapa option. Kita pilih option untuk kuadratik. So kalau kita tengok dekat sini, untuk persamaan kuadratik ada pada option nombor 3. Kan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. So x kuasa 2 ni 3. So tekan nombor 3. So kita masuk pada mode quadratic equation dekat sini. So barulah kita masukkan nilai yang ada dekat sini. So nilai A, so first start dengan nilai A. So kita masukkan nilai A daripada equation dia, iaitu nombor 6. So masukkan 6 dan tekan sama dengan. Okay, so dia dah masuk dah nilai dekat A. So untuk perkali A, nilai dia 6. Dan tanya pula untuk B.
perkali B daripada persamaan ni, B dia adalah 1. So masukkan nombor 1, tekan sama dengan. So dapatlah A 6, B 1 dan terakhir sekali adalah nilai bagi C, iaitu di sini negatif 2. So masukkan negatif 2, tekan sama dengan. Ok, so dah masuk dah nilai 6, 1 dan negatif 2. So kita check je, 6, 1, negatif 2. So dah sama. Tekan lagi sekali sama dengan. So kita akan dapat nilai bagi X1, tekan sama dengan lagi, akan dapat nilai iaitu yang kedua X2. So kita akan dapat dua nilai. Jawapan untuk X1 1/2. So nampak ni 1/2. Dan X2 dia adalah negatif 2/3. So negatif 2/3. Dapat? Nampak tak? So jawapan dia dah dapat dah. So macam biasa kita work out ke atas. So kita masukkan dulu nilai jawapan dia, negatif setengah 1/2 dan negatif 2/3. So masukkan je nilai dia, negatif 2/3 dengan setengah. So kita buat persamaan untuk dapatkan nilai negatif 2/3 ni. So ini persamaan dia mestilah 3x tambah 2 samakan dengan 0. Tak, so kalau kita pindahkan ni, cuba kita tengok. Cuba kita pindahkan 2 dan kita pindahkan 3 ke bawah kan. So akan dapat jawapan nilai x dia adalah negatif 2/3. Ok, so untuk ni pula, bila untuk dapatkan jawapan 1/2 ni, kita perlu tulis 2x tolak 1 sama dengan 0. So nampak 1 ni kat sini. So nanti kalau kita pindahkan, kan akan dapat 1/2. Ok, so daripada jawapan dapatkan persamaan dia. Dan daripada persamaan ni, kita tulis dalam bentuk faktor. So masuk je kan dia persamaan 3x tambah 2 dan 2x tolak 1 samakan dengan 0. So ini adalah bentuk perfaktoran bagi persamaan kuadratik asal tadi tu. Ok, boleh ya? Ok, kita cuba pula selesaikan persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah rumus. Ok, biasanya student akan tanya, cikgu, bila kita nak gunakan kaedah rumus dan bila pula kita nak gunakan kaedah pemfaktoran? Ok, cara nak bezakan dia, first kita tengok pada soalan. So, biasanya kalau soalan untuk menggunakan kaedah rumus, dia akan minta berikan jawapan dalam 4 angka berti, contoh macam ni. Ataupun dia akan tanya beri jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. So ini adalah indikasi yang menunjukkan bahawa jawapan bagi persamaan ini adalah satu nombor perpuluhan yang panjang. Itu macam 1.5167 macam tu. So, nombor perpuluhan dia panjang. So kita perlu gundakan nombor perpuluhan itu. So kalau nombor perpuluhan, maknanya kita perlu gunakan rumus ni. Ataupun satu lagi tips cikgu boleh bagi, macam mana kita nak tentukan bahawa penyelesaian ni kita perlu gunakan kaedah rumus. Okay, kita masukkan dulu persamaan ini ke dalam kalkulator. Gunakan kaedah kalkulator untuk cari pemfaktoran dia. Kita masukkan nilai A negatif 1, B 3 dan C 7 dalam kalkulator. Dan kita lihat dulu nilai X yang diberi. Kalau jawapan nilai X dia adalah nombor perpuluhan yang panjang, kan, contoh macam 2.12345, dan perpuluhan tu juga tak boleh tukar kepada pecahan. So kalau nombor perpuluhan tu adalah jawapan dia yang panjang, so ini adalah indikasi yang menunjukkan bahawa kita perlu gunakan kaedah rumus bagi menyelesaikan persamaan ni. Ok, so cara dia, so ni adalah rumus yang diberi. Sebaiknya rumus ni, kalau boleh cikgu minta pelajar-pelajar semua hafal rumus ni, iaitu X sama dengan negatif B plus minus J kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okay, walaupun rumus ni akan diberi di dalam kertas peperiksaan, tapi sebaiknya dihafal supaya untuk melancarkan pengiraan kita. Okay, cara je, tulis dulu rumus ni. So tulis saja. So untuk selesaikan persamaan ni, start dengan tulis rumus X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okay, so start dengan ni. Dan kita masukkanlah nilai bagi setiap perkali ni. Tapi pastikan dulu persamaan kita tu dah dalam bentuk ARM. So kita boleh tentukan mana A, B dan C. So kalau persamaan ni memang dah dalam bentuk ARM, so kita nampak A dia dekat sini negatif 1, B 3, C adalah 7 kan. So kita tulis dulu A negatif 1, B
3C7. So dah tahu ABC dia. So masukkan nilai dia. So negatif P. Jadi negatif 3 plus minus C kuasa 2. Okay, B kuasa 2. 3 kuasa 2 9 tolak 4. A masukkan nilai 1 negatif 1 dan C nilai dia 7. Okay, so masukkan je nilai yang ada, bahagikan dengan 2A iaitu negatif 1. Okay, nampak So ni adalah step yang pertama, masukkan nilai berdasarkan perkali-kali ABC yang ada. Okay, dah dapat. Kita cuba selesaikan. Okay, selesaikan dalam ni dulu. 9 tolak 4 darab negatif 1 7. So tulis dulu negatif 3 ni luar. So plus minus, selesaikan dalam pecah kuasa 2 ni dulu. Jadi 9 sekali 4 darab negatif 1 darab 7. Lepas tu 9 tolak dengan nilai ni. So akan dapat 37. So bila kita selesaikan ni, akan dapat 37 per 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. So okay, daripada ni nampak dah. So kita tahu kan kalau untuk menyelesaikan satu persamaan kuadratik, jawapan dia mesti ada 2. Jawapan X ni mesti ada 2 nilai. So untuk pecahkan kepada 2, dapatkan daripada plus minus ni. So untuk jawapan yang pertama, kita ambil tambah dulu. So negatif 3 tambahkan dengan punca kuasa 2 37 per 2. Okay, atau jawapan kedua, kita ambil tolak pula. Tolak negatif 3, kita tadi tambah, tolakkan pula dengan 37 per negatif 2. Okay, negatif 2. Okay, kita tukar dekat sini. So tambah dan tolak ni akan membuatkan ada 2 jawapan dekat situ. Jadi okay, selesaikan ni. Kalau nak mudah atau berselamat, kita masukkan dalam kalkulator. Untuk yang pertama ni, kita akan dapat nilai dia negatif 1.541. Maksudnya jawapan dalam kalkulator tu kita bundarkan ke dalam 4 angka bererti seperti kehendak soalan tu. So ni 1.541. Okay, yang untuk yang kedua, so ni untuk X1. Dan untuk jawapan untuk X2, setelah kita tolakkan ni, okay, ni punca kuasa, jangan lupa kat sini. So kita tolakkan ni, kita akan dapat jawapan dia dalam kalkulator, tekan dapat 4.541. Ni pun kita bundarkan kepada 4 angka bererti. So akan dapat 2 nilai X1 dan X2. Okay, so ni simple juga. Yang penting kita tahu rumus ni. Dan sebelum tu, kita pastikan dalam bentuk ARM, masukkan perkali dia ABC dalam rumus. Cuma hati-hati ni lah, hati-hati dalam pengiraan, terutamanya positif dan negatif. Tu hati-hati. Dan kalau nak selamat, masukkan je nilai ni dalam kiraan ni, gunakan kalkulator. Gunakan kalkulator, dapatkan nilai ni. So daripada bentuk ni, kita pecahkan pada 2, 1 tambah dan satu lagi tolak. Kat sini tolak. Akan dapat 2 jawapan bagi nilai X, X1 dan X2. So pastikan jawapan akhir dia kita bundarkan berdasarkan kehendak soalan dia. Okay. Sebelum cikgu akhiri video kali ini, apa kata kita recap semula topik-topik yang telah kita pelajari. Yang pertama, kita belajar tentang apakah yang dimaksudkan dengan persamaan kuadratik dan juga aplikasinya. Yang kedua, kita pelajari tentang ciri-ciri persamaan kuadratik. Yang ketiga, kita memahami tentang apakah yang dimaksudkan dengan punca persamaan kuadratik. Dan yang terakhir, kita belajar tentang kaedah bagaimana untuk mencari punca persamaan kuadratik itu. Seperti biasa, jangan lupa like dan share video ini supaya ramai lagi yang boleh mempelajari dan boleh memanfaatkan apa yang cikgu ajar pada kali ini. Dan jangan lupa juga untuk follow page CMN Education Group supaya anda tidak ketinggalan dengan konten-konten yang akan cikgu sharekan pada masa akan datang. Jadi, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang bersama saya, Cikgu Reki. Assalamualaikum.